selamat sejahtera. Selamat bertemu kembali di channel ini untuk kita sama-sama belajar tentang satu lagi software yang boleh digunakan dalam penghasilan video. Ya, jika kita lihat di luar sana, ya terdapat beredar banyak tutorial yang menunjuk cara tentang cara menggunakan pelbagai software di komputer untuk kita menghasilkan video. Jadi pada tutorial kali ini saya akan menampilkan perbincangan berkaitan dengan satu lagi software yang boleh digunakan untuk menghasilkan video. Cuma pada kali ini saya fokus kepada video yang akan dihasilkan menggunakan screen recorder. Jadi aplikasi ataupun software yang saya pilih pada kali ini ialah aplikasi Bandicam. Ya, sebagai pengenalan, Bandicam ialah aplikasi yang boleh digunakan untuk merekodkan aktiviti yang dilakukan pada layar komputer ataupun PC, PC pengguna. Dan fungsi Bandicam sebenarnya lebih kurang sama seperti fungsi screenshot yang ada screenshot ataupun screen capture yang ada pada PC ataupun laptop masing-masing. Cuma bezanya kali ini ialah Bandicam membenarkan kita untuk membuat screen recording dalam bentuk video. Bermakna dalam hal ini segala aktiviti yang berlaku di desktop boleh dirakam dan disimpan dalam format MP4. Bila saya sebut format MP4 di situ, dah pastilah rakaman tersebut dalam bentuk video. Dan satu lagi istimewanya, Bandicam bukan hanya setakat merakam layar komputer kita, tetapi pada masa yang sama juga memberi peluang kepada kita untuk merakam audio atau suara semasa kita menggunakan komputer tersebut. Dan kita ada pilihan sama ada rakaman audio tersebut hendak dibuat bersama-sama dengan video ataupun dibuat secara berasingan. Okey, itu pengenalan untuk Bandicam. Jadi sekarang kita lihat dulu interface ataupun paparan utama antarmuka Bandicam, dan kita berkenalan dulu dengan setiap satu setting yang ada pada paparan antarmuka Bandicam tersebut. Okey, ini kalau kita lihat pada slide saya ni, ini ialah paparan antarmuka Bandicam. Terdapat beberapa setting yang perlu kita buat tetapan dahulu sebelum kita merakam satu-satu video. Okey, perkara pertama kita lihat di bahagian ini. Okey, bila kita klik pada anak panah ni, tanda anak panah ni, okey, ada menu yang akan dipamerkan. Okey, jadi kita lihat ada 1, 2, 3, 4 menu yang akan dipamerkan. Kita lihat pada yang pertama ini. Okey, menu yang pertama di sini ialah menu yang memberitahu kita ataupun memaklumkan kita atau memberi peluang kepada kita untuk menentukan kawasan atau ruang yang hendak kita rekod pada skrin komputer kita. Maka kita boleh buat tetapan. Mungkin kita nak buat di hujung, di mana-mana. Kemudian yang bahagian kedua ini pula, merupakan menu yang telah pun ada ketetapan dan memberi ruang pada kita untuk memilih tetapan kawasan rakaman tersebut. Sama ada pada saiz 43, 16:9, ataupun yang lain-lainnya. Ini sampailah kat bawah sini. Yang ketiga pula di sini, ini ialah menu untuk memberi peluang kepada kita untuk membuat tetapan full screen ataupun rakaman sepenuhnya pada skrin komputer kita. Okey.
Dan yang keempat ini ialah menu untuk memberi kita tetapan, untuk membolehkan kita membuat tetapan kawasan untuk mouse kita dirakam. Adakah kita nak keseluruhan ataupun di bahagian-bahagian tertentu sahaja pergerakan mouse dirakam, ataupun kita nak secara keseluruhan. Kat mana mouse bergerak seluruh skrin, maka kita benarkan pergerakan mouse tersebut dirakam. Jadi ini semua ni bergantung kepada keperluan rakaman video kita lah, bergantung pada keperluan kita lah. Ya. Okey, kemudian kalau kita tengok kat sebelah ni. Sebelah ni ialah ada gambar macam ni kan. Bila tengok gambar macam ni dah tentunya kita maklum ini ialah gambar untuk game. Ya. Ini khas untuk sesiapa yang hendak membuat rakaman game menggunakan Bandicam. Jadi dalam keadaan ini saya tak bincangkan lebih lah, sebab kita lebih fokus kepada menghasilkan rakaman video khususnya kepada guru bagi menghasilkan bahan bantu mengajar. Okey, kemudian yang ketiga di sini, kita nampak ada tulisan HDMI di sini. Ini ialah ruang yang disediakan oleh Bandicam untuk membolehkan kita membuat rakaman bukan sahaja pada skrin tetapi pada paparan yang paparan HDMI. Contohnya katalah kat rumah, kita sambungkan komputer kita ke Smart TV, ya, dan kita nak rakam bukan melalui skrin komputer tetapi rakaman tersebut kita nak buat melalui ataupun kita buat rakaman pada skrin Smart TV kita tadi. Ini HDMI ya, apa sahaja aplikasi HDMI boleh dirakam oleh Bandicam, ataupun kalau bukan Smart TV pun katalah kita ada projektor yang menggunakan HDMI, maka kita boleh merakam paparan projektor tersebut, ya. Okey, kita beralih pada button yang seterusnya, menu yang seterusnya di sini, ya. Kat sini ialah kalau kita lihat gambar macam mouse kan. Okey, ini ialah setting untuk mouse, ya. Okey, lihat. Ni, ya. Okey, lihat pada bahagian pertama yang ini. Kalau kita letakkan tanda check di sini, bermakna semasa rakaman berlangsung, pergerakan mouse akan dirakam. Tapi sekiranya kita buang tanda check di sini, maka pergerakan mouse tidak akan kelihatan. Contohnya pada inilah, pada layar yang ditunjukkan kat sini. Bila kita check, kita nampakkan ada mouse di situ. Bila kita uncheck, mouse tersebut tak ada lagi dah. Okey. Tetapan yang kedua di sini pula untuk kita sama ada kita nak supaya ketika kita klik, kita klik kat sini, left click, ada warna yang keluar ataupun ada tak efek yang keluar di situ. Contohnya kalau kat sini warna merah untuk left click dan warna biru untuk left click. Right click, ya. Okey, dan tetapan warna ini kita boleh ubah mengikut keselesaan kita masing-masing. Dan kemudian yang ketiga di sini, ya, kalau kita lihat, ini ialah tetapan juga yang memberi ruang kepada kita untuk menentukan sama ada kita mahu, ya, ketika mouse digerakkan ada efek. Ni nampak macam efek, ada macam bayang-bayang sikit kat sini kan. Ya, efek tersebut muncul ataupun tidak, ya. Kalau kita tak suka warna kuning, kita tukarlah warna purple contohnya lah. Maka adalah efek berwarna purple dekat situ, ya, ketika mouse digerakkan. Okey. Yang bawah ni lebih kepada untuk gamer. Saya biarkan, saya tak sentuh bahagian tu. Kemudian saya bergerak kepada tab yang di sebelah itu, iaitu tab logo. Okey, tab logo ini memberi ruang kepada kita untuk kita menetapkan, ya, membuat ketetapan sama ada kita nak
ada tak logo yang kita nak masukkan sepanjang video tersebut dirakam. Kalau kita check kat sini, ya, kita tanda check kat sini bermakna adalah logo tu. Contohnya katalah kita nak supaya sepanjang video dirakam ada gambar kita di bahagian sudut. Contohnya, ya. Jadi kita boleh tanda check kalau kita nak, dan kemudian kita capai di mana logo tersebut. Opacity 100%, bergantung pada kita nak terang ataupun gelap. Dan di bahagian ini position memberi ruang kepada kita untuk menetapkan sama ada logo tadi yang kita pilih tu nak berada di atas kanan atau atas kiri ataupun sebagainya lah. Di bahagian bawah, di bahagian tengah dan sebagainya. Jadi ini bergantunglah kepada keselesaan kita dan pilihan masing-masing. Yang ini ialah margin, ya, kedudukan logo yang kita pilih tadi. Ya. Jadi semuanya ini bergantung pada kehendak, ya, kehendak dan pilihan individu yang membuat rakaman video tersebut. Okey, saya beralih pada teks yang seterusnya. Di sini Bandicam memberi ruang pada kita untuk membuat tetapan sekiranya kita mahu ada teks yang muncul, ya, teks itu terpamer sepanjang rakaman video berlangsung. Kita boleh padamkan kalau kita tak nak, dan kalau kita nak ada teks tersebut, maka kita bolehlah tambah teks yang kita kehendaki di bahagian ini, ya. Dan kita boleh mengubah saiznya, kecil atau besar, marginnya, kat mana kedudukannya, jaraknya. Kita nak supaya teks itu berada di tengah atau di kiri atau di kanan. Ini bergantung pada kita, ya. Atau mungkin kita nak di sini atau di sini atau di bahagian bawah. Di bahagian bawah tengah contohnya, ya. Dan kita juga boleh membuat tetapan sama ada teks tersebut, apa warna teks yang kita kehendaki. Katalah kita nak satu warna merah, ya. Okey, dan outline-nya macam mana? Kita nak outline-nya, katalah outline-nya putih contoh. Ya. Jadi semua ni bergantung pada tetapan yang kita pilih, margin, ya. Kemudian tu size. Kemudian kat sini alpha ni sebenarnya ialah opacity, ya. Opacity berapa kita nak, ya. Jadi ini pun sama, bergantunglah kepada kehendak dan keselesaan individu yang merakam video tersebut. Okey. Okey, sekarang saya beralih kepada dua menu yang penting untuk kita beri perhatian. Ya, bukanlah tadi tu tak penting, tapi dua ini yang lebih penting untuk kita beri perhatian. Yang pertama ialah menu sound ataupun bunyi. Okey, pada menu ini, ya, kita diberi ruang untuk menentukan sama ada rakaman video tersebut hendak dibuat bersama-sama dengan bunyi ataupun bunyi nak dirakam secara berasingan daripada video. Jadi mana dalam keadaan tu nanti Bandicam akan selesai rakaman, Bandicam akan menghasilkan dua fail yang berbeza. Satu ni berformat WAV iaitu sound, dan satu lagi berformat MP4. Ya, tapi dalam keadaan ini saya memilih untuk merakam bersama-sama video dan audio, ya. Jadi bergantunglah pada kita kat sini. Jadi kalau kita tanda check kat sini bermakna audio itu akan dirakam secara berasingan. Okey. Okey, kemudian pergi pula kepada bahagian ini. Bahagian ini juga kita perlu lebih berhati-hati. Primary sound device. Okey, bahagian pertama di sini ialah, ya, tetapan yang akan kita buat bagi memilih speaker. Speaker iaitu bagaimana bunyi itu akan dimainkan. Bukan, speaker yang akan kita pilih, yang kita gunakan untuk bunyi tersebut dikeluarkan, ya. Manakala yang di bahagian yang ini pula secondary sound device, di sini ialah, ya,
tetapan yang perlu kita pilih untuk menentukan mikrofon ataupun apakah mikrofon yang akan kita gunakan untuk merakam audio yang kita akan masukkan ke dalam video. Ya, jadi kat sini kena hati-hati sebab kalau terbalik nanti bunyi tak keluar. Ya, katalah nanti kita rakam, kita letak speaker dan keluar kita letak mikrofon, memang tak ada bunyi lah. Ya, jadi kat sini kita kena hati-hati ya. Dan kita masih ada ruang untuk menentukan volume untuk bunyi rakaman tersebut. Jadi sebab tadi saya katakan di bahagian ini antara bahagian yang sangat penting untuk kita beri perhatian. Sekiranya berlaku kesilapan di sini, maka pastinya rakaman kita tidak akan berlaku dengan baik. Okey, sekarang kita beralih kepada sini. Tadi kita dah buat tetapan atau setting untuk bunyi. Sekarang kita akan buat satu lagi tetapan iaitu bahagian webcam. Webcam di sini bermaksud kita membuat tetapan rakaman menggunakan kamera yang ada pada webcam yang ada pada komputer kita. Melainkan sekiranya kita ada webcam yang lain, maka kita boleh memilih pada setting yang nanti kita tengoklah ya. Nanti saya akan terangkan selepas ini. Okey, jika kita mahu, ya, kat sini ada pilihan. Pertama, sekiranya kita mahu wajah kita muncul. Ya, muncul di sini, muncul pada video yang kita hasilkan. Ya, semasa kita membuat persembahan, semasa kita merakam persembahan, kita mahu supaya wajah kita muncul juga di bahagian-bahagian tertentu pada rakaman video tersebut, maka kita tandakan check di sini. Jadi, apa yang berlaku ialah wajah kita akan muncul di sini. Jadi, di sinilah tadi yang akan kita pilih tetapan kamera mana yang nak digunakan. Jadi dalam konteks ini saya cuma ada satu kamera sajalah. Kamera yang built-in yang ada pada laptop saya. Ya. Dan kalau kita klik di bahagian ini, kita boleh memilih sama ada wajah kita akan muncul di sudut atas, kiri, atau di sudut atas, kanan, atau di sudut bawah, kiri, atau di sudut bawah kanan, atau kita mahu supaya wajah kita muncul pada full screen. Itu pilihan pada kita. Ya, okey. Jadi di sini ya, wajah kita akan muncul di sini. Dan sekiranya kita rasa tak naklah wajah kita ni muncul macam besar sangat kat sini, kita masih boleh membuat adjustment. Kat sini dia kecil sikit kan. Tapi kalau kita rasa besar, kita nak besar, kita buat besar. Cuma pastikan wajah kita yang muncul di sini tidak akan menghalang bahan-bahan yang akan kita masukkan dalam rakaman video tersebut. Ya. Tetapan ini ialah untuk position, ya, kiri ke kanan. Kat sini ialah jaraknya dari lantai, tinggi atau rendah. Jadi kita tetapkanlah position itu mengikut keselesaan kita. Apa yang akan kita rasa kita nak ada dalam video yang kita hasilkan. Okey, di sini satu lagi perkara yang menarik yang ada pada Bandicam iaitu chroma key. Chroma key ni khususnya kepada individu yang suka dengan green screen effect. Bermakna ketika wajahnya dirakam di sini, ya, dia tak nak gambar latar belakang tu muncul bersama-sama dengan wajahnya. Dia nak supaya nampak macam gambar dia je kat sini. Ya. Okey, jadi sekiranya kita nak menggunakan green screen effect tersebut, kita check pada anak panah, check pada use chroma key dan kita pilihlah ya latar belakang yang hampir sama. Biasanya dalam keadaan tu yang ni ataupun yang ini ya, yang hampir sama dengan latar belakang yang green screen yang ada pada kita lah.
Jadi untuk green screen ni perlu ada penambahan lah. Jadi maknanya ada tabir kat belakang kita yang berwarna hijau yang akan dikesan oleh Bandicam nanti, dan dia akan menjadikan di belakang kita tu tak ada rakaman macam dinding rumah kita ke apa ke, semua tak ada. Jadi wajah kita saja yang akan muncul di sini. Okey, dari dalam keadaan ni saya tak ada penggunaan chroma key, dan saya juga tidak ada membuat rakaman. Saya pun tak ada letak wajah saya kat sini. Okey. Okey, yang bahagian ni advanced option ni tak ada apa sangat. Saya tak ubah apa-apa di sini. Okey, cukup di situ saja. Okey, jadi sekarang kita dah sentuh tab sound, tab webcam, mouse, logo, teks dan option di sini. Yang terakhir ialah option, iaitu pilihan kepada kita untuk menentukan kualiti rakaman. Okey, jadi kita boleh memilih daripada 3 pilihan berikut: normal, ataupun high dan highest. Jadi dalam keadaan ini, ketika kita memilih untuk membuat tetapan, kita selaraskanlah dengan keupayaan ataupun kemampuan komputer kita masing-masing. Jadi dalam keadaan ini saya pilih yang sederhana. Yang ini sekiranya kita nak supaya ada sound effect sebelum ataupun pada peringkat awal ataupun sebelum rakaman tersebut berhenti dimainkan. Okey, saya tak ada ubah apa-apa kat situ. Okey, itu saja. Dan sekarang kita kembali kepada paparan antarmuka Bandicam. Okey, kita sebenarnya hampir bersedia untuk membuat rakaman. Sebelum tu kita lihat dahulu di sini pada button home, Get started ini ialah tadi kita dah pilih dah. Rakaman tadi mode-nya ialah sama ada kita nak tetapkan mode ataupun kita nak full screen ataupun yang ini tadi ialah tetapan mouse yang telah pun kita buat di sini tadi. Okey, kat sini di tab video, di sini sebenarnya apa yang nak saya maklumkan ialah di sinilah yang akan disimpan video-video yang kita rakam. Dan secara defaultnya video itu akan berada di file ini. Tapi untuk Bandicam kita masih boleh melihat kedudukan video tersebut pada tab video, dan ini ialah tab image. Sekiranya semasa pembentangan kita ada mengambil gambar, contohnya katalah saya klik dekat sini, maka image tersebut pun muncul. Image yang muncul. Okey, selesai tentang antarmuka ni. Okey, sini dah semua dah selesai. Okey, sekarang kita akan pergi pula kepada tab general di sini. Yang ni sebenarnya tetapan ni tadi kita dah buat dah dari awal. Tadi kita dah tetapkan kat sini tadi. Tak ada apa ni. Kedudukan, rakaman. Okey, di sini. Ruangan ini sebenarnya memberi ruang pada kita sekiranya kita nak merancang tempoh ataupun masa rakaman. Maka kita boleh tetapkan rakaman secara berjadual, iaitu schedule recording. Okey, ni di tab video. Video ni pun tadi kita dah buat tetapan semasa kita menyentuh menu-menu di sini tadi. Ni kita lihat sama ada kita nak ada web overlay. Web overlay ni maksudnya tadi kita nak wajah kita muncul ke tidak. Yang ni semasa kita buat di sini tadi. Okey, pada ni sama ada kita nak ada web overlay ataupun tidak. Kalau kita tak nak, kita buangkan. Okey.
Mouse tadi kita dah buat. Okey, stop and record hotkey. Di sini cadangan ya. Bandicam telah pun memberi cadangan untuk kita mula dan berhenti merakam dengan menekan button F12. Jadi maknanya tidak semestinya apabila nak merakam tu kita mesti menekan kepada button yang berwarna merah di sini. Ya. Kita boleh juga memulakan rakaman dengan menekan button bernombor F12 dan berhenti juga dengan menekan F12 sekali lagi. Ya. Okey. Tak apa lagi, image. Image kat sini hotkey-nya kalau kita nak ambil, kita nak nak snap gambar ialah F11. Ini sebenarnya kita boleh tukar kalau kita tak selesa dengan cadangan-cadangan yang diberi oleh Bandicam. Okey, saya fikir itu sahaja, dan format image dah tentunya JPEG high quality. Dan videonya kat sini telah ditetapkan bahawa ini ialah video, ini ialah audio. Okey. Jadi itu ialah antara muka yang perlu kita tahu tentang Bandicam sebelum kita memulakan satu-satu rakaman. Apabila kita telah faham tentang antara muka ini, maka kita bersedia untuk membuat rakaman sebagaimana yang telah kita maklum tadi. Bagi memulakan rakaman, kita boleh tekan pada button record ataupun tekan pada kalau pada keyboard kita tu F12. Jadi dalam keadaan ni saya sedang menggunakan Bandicam untuk tujuan rakaman. Jadi inilah yang sedang berlangsung sekarang. Jadi itu ialah perkongsian saya pada hari ini. Ya. Sekiranya kita hendak membuat satu lagi pilihan rakaman video dan kita fokuskan kepada screen recording, bukannya rakaman video yang kita masukkan daripada luar. Dan dalam keadaan ini, Bandicam sebenarnya juga menyediakan satu lagi kemudahan sekiranya kita hendak membuat editing kepada video yang kita rakam, iaitu Bandicut. Cuma dalam keadaan ini, Bandicut ini perlu dibeli secara berasingan ya, daripada Bandicam. Okey, saya fikir itu sahaja perkongsian saya tentang Bandicam. Semoga perkongsian ini memberi manfaat kepada rakan-rakan di luar sana yang berminat untuk membuat rakaman video, yang dalam konteks ini saya maksudkan ialah rakaman video dalam bentuk screen recording. Ya, sekiranya tuan-tuan dan puan-puan suka dengan tutorial yang saya bawa, jadi sudi-sudikanlah untuk subscribe channel saya ya. Dan untuk itu, selamat menonton, selamat mencuba tutorial yang saya kongsikan, dan jangan lupa subscribe kepada channel saya. Sehingga kita berjumpa lagi. Assalamualaikum.